kelas bimbingan NPDCA pada malam ini. Sebelum saya mulakan dengan saya menunjukkan paparan yang telah pun saya sediakan, untuk malam ini saya sedikit melakukan perbezaan, iaitu yang pertamanya saya akan tunjukkan dulu video tentang subtopik yang kita belajar, kemudian kita akan buat sedikit latih to be, latih to be. Kemudian setelah selesai saya akan tunjukkan pula video yang kedua, dan begitu juga untuk yang seterusnya, video latih to be, video latih to be, dan juga video latih to be. Ini adalah antara mood yang saya gunakan supaya kamu dapat mengulang kaji secara santai untuk kelas kita pada malam ini. Okey? Dah bersedia semua? Dah bersedia? Dah, Cik. Okey, bagus. So, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Untuk malam ini kita akan belajar sains bab 5, iaitu tentang sebatian karbon. Ada 3 subtopik di sini, iaitu alkohol, lemak dan juga minyak sawit. Pada kelas pembelajaran saya yang lalu, saya telah pun menyentuh tentang pengenalan sebatian karbon dan juga hidrokarbon. Betul tak? Betul tak? Betul kan? Betul. Okey. So untuk yang pertamanya, saya akan tunjukkan pada kamu video untuk alkohol. Okey. So you can take note, a little note for you ataupun note ringkas supaya kamu dapat menjawab soalan-soalan yang akan saya sediakan, yang akan saya telah pun sediakan untuk kita sama-sama belajar. Boleh? Okey, nampak tak? Ada keluar tak? Ada kan? Ada. Okey. Ini merupakan video ringkas tentang alkohol ya. Sekian minit.
Oh, okey, sudah meningkat. Okey, baik. Menarik tak video tadi tentang alkohol? Menarik tak? Menarik bang, menarik. Okey, bagus. Okey, saya suka video tadi ni sebab dia menunjukkan satu maklumat yang ringkas tetapi jelas kepada kita semua tentang alkohol. Okey. So, dah tengok dah video tadi, mari kita membuat sedikit uji minda ataupun latihan untuk melihat kefahaman dan juga pengetahuan kamu. Okey. Soalan pertama. Nyatakan unsur yang terdapat dalam alkohol. Ada tak siapa yang nak jawab? Mudah saja soalan ni. Walaupun tak ada ganjaran tetapi siapa yang jawab dapat memberikan keyakinan kepada kamu untuk mengingat semula. Apakah unsur yang terdapat dalam alkohol? Ada tak yang nak respon? Yes. Okey. Silakan. Karbon, oksigen dengan hidrogen. Bagus. Karbon, oksigen dan juga hidrogen. Okey. Yang lain betul tak? Cuba tengok. Ini karbon, hidrogen dan juga oksigen. Ini contoh-contoh alkohol. Sama ada metanol, etanol ataupun propanol. Dan juga butanol serta metanol. Okey. Boleh? Kita mulakan, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Berikan dua contoh alkohol. Maaf terdapat sedikit kesalahan pada ejaan saya. Dua contoh alkohol. Tadi saya dah sebut dah. Ada tak siapa nak sebut? Nak ulang semula? Ada tak? Come on. Kita ceriakan kelas kita pada malam ini. Okey. Saya minyak wangi. Okey. Proceed, teruskan. Berikan dua contoh alkohol. Okey, alkohol kita boleh kategorikan dia kepada beberapa, antaranya adalah metanol, etanol, propanol, butanol dan juga pentanol. Pentanol. Okay. Ini contoh dia. Kalau metanol dia mempunyai satu karbon diikat dengan OH, oksigen dan juga hidrogen. Etanol pula dia ada dua karbon diikat dengan OH. Manakala propanol ada tiga karbon diikat dengan OH. Ini untuk propanol. Kalau butanol pula ada berapa dia punya karbon dia? Metanol, etanol, propanol, kemudian butanol. Butanol ada empat. So kita tulis sebagai C4H9OH. Kalau pentanol pula, pentanol macam pentagon. Pentagon ada berapa? 5. Pentagon ada 5. So pentanol dia mempunyai 5 karbon, kemudian 11 hidrogen dan juga OH. Boleh ke? Okey. Ini soalan agak tinggi sikit aras dia tetapi sangat bagus. Bagaimanakah ataupun huraikan proses penghasilan alkohol daripada larutan gula? Bagaimana kita nak hasilkan alkohol daripada larutan gula tadi ni? Melalui proses apa? Melalui proses apa? Apa yang kita perlukan? Okey, baik. Siapa nak jawab tadi tu? Teruskan. Tak apa, cuba. Kalau salah tak apa, kita sama-sama betulkan. Dalam kita nak hasilkan alkohol ini daripada larutan gula, kita perlukan satu bahan untuk kita masukkan ke dalam bahan ini supaya dia menjadi alkohol. Menambahkan yeast. Ya,
Pertama sekali kita tambahkan yeast ke dalam larutan gula. Kemudian kita biarkan dia di tempat suhu yang panas selama beberapa hari dan juga pastikan dia dalam keadaan kedap udara. Dalam keadaan kedap udara. Kemudian bila dah ada suhu yang panas dan kedap udara, yeast akan menghasilkan enzim iaitu zimase untuk menukarkan gula kepada etanol dan juga karbon dioksida. Okey. Untuk soalan ini, kamu kena jawab pertama sekali, kena sebutkan bahawa yeast ditambah ke dalam larutan gula. Poin dia yang pertama. Poin yang kedua, dibiarkan di tempat suhu yang panas selama beberapa hari dalam bekas kedap udara. Poin kedua. Poin ketiga, yeast menghasilkan enzim zimase menukarkan, kena sebutnya, gula kepada etanol dan karbon dioksida. Poin ketiga, 3 markah. Dapat tak? Dapat tak? Okey tak? Okey. Okey, cikgu. Okey, bagus. Okey. Seterusnya. Ini pula soalan untuk objektif. Rajah 3 menunjukkan set radas yang digunakan untuk menjalankan satu proses X. Proses X ni proses apa? Nama dia? Proses Penapaian. penapaian. Kalau tengok gambar rajah macam ni, ada larutan glukosa tambah yeast, ni adalah merupakan proses penapaian. Antara yang berikut yang manakah hasil akhir proses X? Etanol dan juga uap air. Ada tak tadi saya sebut etanol dan juga uap air atau dalam video ada tak yang ni? Tak ada kan? Etanol, oksigen dan juga ester. Ada tak? Tak ada juga. Etanol dan karbon dioksida. Ataupun etanol, karbon dioksida dan juga uap air. Yang mana? D. Etanol, karbon dioksida dan juga uap air. Tadi kita tengok soalan yang ketiga tadi ni, apabila yeast dia ada enzim zimase, dia menukarkan larutan, dia menukarkan gula kepada etanol dan juga Karbon dioksida. karbon dioksida. So jawapannya adalah C. C. Bolehkah? Bolehkah? Dapat tak? Boleh. Okey. Dan ini merupakan soalan untuk bahagian C. Soalan bahagian C ni dia beri satu gambar rajah, Doh Arisa dan juga Doh Puan Aliza. Okey. Dan dekat sini terdapat dia punya pernyataan. Pernyataan dia, Puan Aliza ingin membuat roti bersama anaknya Arisa. Puan Aliza telah mencampurkan yeast ke dalam adunan tepung, manakala Arisa telah terlupa untuk memasukkan yeast ke dalam adunannya. Arisa tak ada yeast, Puan Aliza, ibu dia, ada yeast. Selepas 40 minit, didapati doh Arisa tidak mengembang. Seperti mana doh adunan ibu dia, ibunya. Boleh? Dapat tak soalannya? Dapat kan? Okay. Dapat. Nyatakan satu penyataan masalah daripada maklumat di atas. Okey. Untuk penyataan masalah, kita kena ada satu tanda tanya ataupun tanda soal. Penyataan masalah. Contohnya, kenapa jalan berlubang? Itu penyataan masalah. Ataupun kita soalan ataupun penyataan yang membentuk soalan untuk penyataan masalah. Ada tak siapa-siapa nak beri jawapan untuk soalan yang disebutkan tadi? Nyatakan satu penyataan masalah untuk maklumat di atas. Tentang doh Puan Aliza dan juga doh Arisa. Arisa dia buat doh juga tetapi dia tak letak yeast, manakala Aliza, ibu dia,
dia buat dough, dia letak yeast. Kemudian yeast tu mengembang. Okey. Jadi, untuk penyataan masalah begini, kita letakkan anak dia tak letak yeast kan. So, ibu dia letak yeast. Jadi, yeast tadi ni merupakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Adakah kehadiran yeast menyebabkan dough mengembang? Nampak tak? Nampak tak? Dapat. Jadi yang dimanipulasikan itu adalah kehadiran yeast. Ibu dia guna buat dough, ada yeast. Manakala anak dia buat dough, tak ada yeast. Jadi tak ada yeast, tak kembang. Ada yeast, kembang. Jadi penyataan masalah dia, adakah kehadiran yeast menyebabkan dough mengembang? Faham tak? Dapat? Dapat tak yang lain? Boleh respon? Dapat cikgu. Dapat tuan. Okey, bagus. Baik, cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat penyataan di atas. Bagaimana kamu nak buat hipotesis ni? Construct dalam KPS, dikonstruk satu markah untuk bahagian C tersebut. Untuk hipotesis pula, kita boleh nyatakan yeast menghasilkan karbon dioksida semasa proses penapaian. Yeast menghasilkan karbon dioksida semasa proses penapaian yang menyebabkan dough tadi ni mengembang. Okey ke? Boleh? Boleh. Okey. Baik. Saya stop untuk alkohol. Kita teruskan lagi. Saya akan tunjukkan lagi iaitu video bagi lemak. Video tentang lemak pula. Okey. So, better kamu ada buku dan juga pen ataupun pensel untuk membuat sedikit catatan yang terdapat pada video yang akan saya paparkan. Boleh? Okey, dah sedia dah pen dan juga kertas? Kita sama-sama saksikan untuk video bagi lemak. Okey? Uh, Cikgu dah play video ke? tak ada video. Kau nampak tak video? Tak nampak. Cikgu. Tak nampak? Ha. Tak nampak cikgu, tak nampak. Tak nampak ya? Sorry. Nampak? Tak, still tak nampak.
Okay, ada tak? Sama, tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada cikgu. Ya, ya. Sekejap. Ada? Ada cikgu. Ada? Kita pilih pula. Nampak je, nampak. Nampak? Okay, sorry ya tadi. Okey. Untuk lemak, untuk lemak, saya ulang sebahagian kamu nampak kan paparan ni kan? Ya, nampak cikgu, jelas-jelas. Okey, sebahagian karbon organik yang terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Ada nota tepi di bawah tu yang mengatakan hidrokarbon hanya terdiri daripada karbon dan hidrogen. Alkohol pula dia ada karbon, dia ada hidrogen, dia ada oksigen. Lemak juga dia ada karbon, hidrogen dan juga oksigen. Okey, kita tengok lagi. Dan juga lemak ni merupakan satu kelas makanan. Kelas makanan ada 7 semua dia, iaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan juga air. Lemak memberikan tenaga lebih daripada karbohidrat. Okey, kita ada 2 jenis lemak, iaitu lemak tepu dan juga lemak tidak tepu. Lemak tepu dan juga lemak tidak tepu. Okey. Lemak tepu ini merupakan lemak yang terhasil daripada lemak haiwan. Lemak haiwan, lemak tepu tidak mempunyai ikatan ganda 2 dalam rantai hidrokarbonnya dan juga kebanyakan lemak tepu ni dia wujud dalam keadaan pepejal pada suhu bilik. Kerana takat lebur dia lebih tinggi. Sebagai contoh kat situ kita ada cheese kan. Sebab tu bila kita buat sup, sup daging ke, bila sup tadi ni sejuk, dia akan menghasilkan ketulan-ketulan lemak ataupun kepingan-kepingan lemak di atas permukaan sup tersebut. Betul tak? Betul tak? Ya, manakala lemak tak tepu pula, daripada tumbuhan. Tumbuhan pun ada lemak ke? Ya, tumbuhan pun ada lemak daripada antaranya minyak zaitun, lagi apa lagi? Minyak sawit. Minyak sawit adalah merupakan minyak
ataupun kita kata lemak yang terbaik sebab dia kaya dengan beta karotina. Lepas ni kita tengok untuk kelapa sawit pula. Setakat ni jelas? Setakat ni jelas? Jelas cikgu. Jelas. Macam ni Sena. Ada ramai yang respon, bagus. Baik, ini adalah merupakan perbezaan di antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Lemak tepu daripada haiwan. Lemak tak tepu daripada tumbuhan. Ya. Baik, lemak tepu dalam keadaan suhu bilik, dia bentuk dia dalam keadaan pepejal. Manakala lemak tak tepu pula, yang daripada tumbuhan tadi ni, dia dalam keadaan cecair. Sebab tu kalau kamu beli minyak sawit, dia tetap dalam keadaan cecair kan pada suhu bilik. Betul tak? Betul. Nak tahu beza senang saja. Bila kamu beli, antaranya kamu beli margarin dengan kamu beli minyak sawit. Kedua-duanya lemak. Kedua-duanya lemak. Kamu tengok contohnya planter kan. Planter tadi ni dia dalam keadaan pepejal, betul tak? Manakala minyak sawit tadi ni yang dalam botol tu dia kekal dalam keadaan cecair. So kamu boleh tahu, pepejal ni dia adalah merupakan lemak tepu daripada haiwan. Manakala ini minyak sawit ni dalam keadaan cecair, dia adalah lemak tak tepu. Mudah saja nak ingat. Kemudian takat leburnya rendah untuk lemak tak tepu dan takat lebur untuk lemak tepu adalah tinggi. Bilangan atom hidrogen dalam molekul belum maksimum, manakala untuk lemak tepu pula dia adalah maksimum. Baik, tadi kita dah tengok perbezaan, sekarang kita tengok pula persamaan. Ataupun ada tak yang nak bagi saya apakah persamaan di antara lemak tepu dengan lemak tak tepu? Tidak larut dalam air. Tidak larut dalam air. Lagi? Dua-dua sebatian organik. Ya, kedua-duanya sebatian organik. Lagi satu? Lagi satu? Yang paling penting. Sumber asid lemak dalam badan. Macam mana? Lagi sekali, kakak. Sumber penting asid lemak dalam badan. Okey, yang tu betul tapi kurang tepat. Terdiri daripada apa dia? Terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dengan oksigen. Ya, lemak tak tepu ataupun lemak tepu kedua-duanya mempunyai unsur yang sama iaitu karbon, hidrogen dan juga oksigen. Itu dia punya persamaan dia. Kamu kena tahu kena cepat untuk kamu dapat apakah persamaan dan juga apakah perbezaan. Betul tak? Okey, sekarang kita tengok pula kepada kesan pengambilan lebih makanan berlemak pada kesihatan. Okay, jaundice tu merupakan penyakit kalau pada baby yang baru lahir selalunya akan kena penyakit lah jaundice, penyakit kuning. Kita panggil sebagai kuning, penyakit kuning. Tahu tak? Kan baby kalau baru lahir tu dia kuning kan. Itu nama dia jaundice .
gambar raja apa ni? Siapa tahu? Salur darah. Ya, gambar raja salur darah. Jika dapat lihat di sini, kenapa ada ketulan-ketulan emas ni? Ketulan emas ke? Bukan ketulan emas. Ini adalah merupakan lemak yang terkumpul ataupun kita kata kolesterol ataupun lemak yang terkumpul dalam badan akibat daripada pengambilan lebih makanan yang berlemak. Jadi apa yang berlaku kepada salur darah ni? Bila lemak tadi ni berkumpul di bahagian dinding salur darah, dia mengecilkan laluan salur darah. Apabila laluan salur darah ni menjadi kecil, selalunya dia akan meningkatkan lagi tekanan darah dan juga boleh menyebabkan tersumbat. Baik, selain daripada menyebabkan penyakit sklerosis dan juga hipertensi, tekanan darah tinggi, stroke, salur darah pecah, tersumbat di otak dan juga serangan jantung. Apabila seseorang tu dia mengalami pertambahan berat badan yang berlaku secara mendadak, sebagai contoh, kalau kamu tengok poster di depan untuk kelas kita pada malam ini, kamu tengok saya Cikgu Azam nampak slim saja kan? Tapi bila dalam live, kenapa Cikgu Azam macam lain saja? Ya, jangan tertipu. Itu adalah merupakan saya yang sebenar. Saya juga mengalami peningkatan berat badan yang mendadak, juga menyebabkan antaranya kita cepat rasa penat. Cepat rasa penat dan juga mengap. Okey. Langkah-langkah mengelakkan masalah kesihatan akibat kolesterol berlebihan. Pertama sekali, kita kena kurangkan pengambilan lemak tepu. Antaranya, elakkan kita ambil pemakanan yang banyak lemak tepu ni seperti contohnya burger daging special ataupun burger double kan. Double cheese. Itu tak boleh. Dia akan meningkatkan lagi kolesterol dalam badan. Sebaliknya kita digalakkan untuk banyak pengambilan lemak tak tepu, itu daripada tumbuh-tumbuhan. Dan sudah semestinya kita lakukan senaman, exercise yang berkala. Maksud dia setiap minggu sekurang-kurangnya kita lakukan 3 kali ataupun 4 kali exercise. Dan yang terakhir sekali, untuk kita mengetahui tahap kesihatan kita, kita hendaklah membuat pemeriksaan kesihatan. Setakat ini jelas? Jelas cikgu. Yang lain? Jelas. Cikgu. Jelas Yang cikgu. lain? Okey. Okey. Ada soalan nak tanya saya tak tentang lemak? Tak ada. Tak ada. Okey, bagus Mirul. Ada lagi tak yang lain? Tak ada, cikgu. Okey, kalau tak ada saya nak tanya Tak ada, boleh? tak ada. Tak ada. Saya nak tanya boleh? Boleh saya tanya? Boleh. Boleh.
Okey, saya tanya satu persatu. Saya tanya siapa dalam ni, saya pilih secara rawak boleh tak? Ada berani tak? Ada berani tak? Boleh, tapi kalau salah jangan marah. Tak marah, saya tak marah nah. Kita sama-sama betulkan nah. Sama-sama betulkan. Kalau kamu berani menjawab, kamu antara yang terbaik nah, sebab kamu bersedia untuk belajar. Okey, soalan saya yang pertama. Nah, antara minyak yang berikut, nah, yang manakah kaya dengan lemak tak tepung? A, nah, mentega. B, minyak sapi. C, minyak ayam. D, minyak sawit. Minyak sawit. Put Atikah Sakinah. Jawab. Aisyah nak jawab jawapan yang sama juga ke? Aisyah? Di minyak sawit. Yes, minyak sawit adalah merupakan minyak yang terbaik nah. Sebab dia kaya dengan beta karotina dan juga dia merupakan lemak tidak tepung. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Okey, soalan dia. Berikan dua contoh lemak dan nyatakan sumber dia. Berikan dua contoh lemak dan nyatakan sumbernya. Okey. Berikan dua contoh lemak. Cepat. Daging. Sri Taren nak jawab ke? Ya, saya cikgu. Dua contoh lemak. Berikan dua contoh lemak Sri Taren. Lemak daripada haiwan dan minyak kelapa. Minyak kelapa dan juga lemak haiwan tu selalunya kita buat apa? Kita buat mentega. Mentega nah. Okey, minyak kelapa daripada kelapa sawit, manakala mentega daripada susu lembu. Okey, good Sri Taren. Okey. Masih cikgu. Okey. Saya akan tunjukkan kepada kamu soalan untuk lemak ini. Saya nak kamu cuba jawab ya. Boleh nampak soalan saya? Boleh Boleh nampak tak cikgu. soalan? Boleh? Boleh, Nampak soalan ni? Okey, bagus. Nampak. Panjang tu jawab nampak. Okey, bagus, tak apa. Saya ambil soalan. Okey. Soalan 4 ni, Carta bar dalam darjah 3 menunjukkan peratus lemak tepu dalam 4 jenis lemak atau minyak. Ada kat sini P, Q, R dan juga S. Di antara lemak P, Q, R dan juga S ini, lemak manakah mempunyai peratusan lemak tepu yang tinggi? Respon? P. E. P. S merupakan lemak peratusan lemak tepu yang rendah. Baik, soalan dia. Soalan dia. Antara jenis lemak di atas, yang manakah ialah lemak haiwan? Berikan alasan anda. Okey, apa jawapan dia?
Di antara jenis lemak di atas, yang manakah adalah lemak haiwan? Kalau lemak haiwan ni selalunya dia merupakan lemak tepu kan. Jadi yang mana paling tinggi? P, Q, R dan juga S. P. PP. P. P kan? Nah. So, macam mana kamu nak jawab dia? Adakah jawab P saja? Tak. Tak. Macam mana nak jawab dia? P, koma. P, kemudian Kerana P, kerana Peratus lemak tepunya adalah tinggi. lagi sekali, Berip. lagi sekali, lagi sekali. Kerana peratusannya tinggi. Ya, jawapannya P, lemak P, lemak P ialah lemak haiwan kerana mempunyai kandungan lemak tepu yang tinggi. Kita kena sebutkan pertama sekali, kita sebut lemak P adalah merupakan lemak haiwan sebab dia tanya soalan ada antara jenis lemak di atas yang manakah ialah lemak haiwan. So kamu kena bagi tahu dulu. P ialah lemak haiwan. Lepas tu berikan alasan anda. Alasan dia kerana mempunyai peratusan lemak tepu yang tinggi. Boleh? Boleh, Igo boleh. Okey. Cuba kamu jawab dulu untuk soalan 4B ni. Berikan 2 ciri lemak dan juga C. Dan juga C. C tak perlu jawab. Kamu jawab untuk yang B dulu. Berikan 2 ciri lemak S. Lemak S tadi ni adalah merupakan lemak yang paling rendah sekali dia punya peratusan lemak tepu dia. Boleh? Tengok pada graf. Kalau kamu tengok graf kat sini, peratusan lemak tepu dia adalah rendah. Itu lebih kurang dalam 13 ke 14 peratus sahaja. Jadi berikan 2 ciri lemak S. Jadi lemak S ni merupakan lemak apa? lemak tak tepu. Yes, lemak tak tepu. Apa ciri lemak tak tepu? Cair. Kebut. Pandai, cecair. Cecair pada bila? Cecair pada suhu apa? Suhu bilik. Ya, kena sebut cecair pada suhu bilik. Kemudian lagi satu, Takat lebur dia rendah. takat lebur dia rendah. Takat lebur yang rendah. Lagi? Selalunya kalau cecair pada suhu bilik, kemudian takat lebur yang rendah, ini adalah merupakan lemak yang terdiri daripada ataupun terhasil daripada apa? Tumbuhan ke haiwan? Tumbuhan. So bagi tahu berasal daripada tumbuhan. Okey. Boleh? Boleh, boleh. Boleh. Okey, saya stop sharing. Kita teruskan untuk kita tengok pula video yang terakhir, iaitu video tentang kelapa sawit. Sekejap ya.
Nampak tak video ni? Nampak kan? Nampak juga Nampak. nampak. Okey. Nampak saya juga. on. Okey. Baik, ini adalah merupakan struktur untuk kelapa sawit. Kalau saya tanya soalan ataupun saya tanya siapa yang tak pernah tengok buah kelapa sawit, Saya tak pernah tak tengok. pernah tengok, tak pernah tengok. Tak pernah tengok. Ha? Betul ke? Betul. Tak baik tipu, jangan tipu saya. Betul, tak pernah tengok. Tak pernah tengok? Ni first Banyak time lah. tengok. Ya ke? Betul ke? Kita dikelilingi dengan kelapa sawit tau. Mungkin yang tinggal di bandar dia tak tengok lah. Tapi kalau tinggal di kawasan luar bandar, selalunya pokok kelapa sawit ni sangat banyak. Ini adalah merupakan buah sawit. Dan juga ini kerata rentas dia. Nampak tak dalam tu ada warna putih. Kita tengok dulu. Okey. Untuk buah sawit ada 3 struktur, iaitu pertama sekali sabut, mengandungi minyak paling banyak yang berwarna kuning ke orengan ataupun warna jingga, kuning jingga. Kemudian ini adalah merupakan tempurung, tidak mengandungi lemak, tidak mengandungi minyak, manakala dalam dia tu kita panggil sebagai isi rong, ataupun kita sebut dia sebagai kernel, mengandungi minyak sawit paling berkualiti. The best of the oil adalah daripada isi rong ini. Okey. Okey, saya ulang balik soalan. Berikan 3 struktur untuk minyak kelapa sawit. Tempurung, isi rong, Daripada ikut terusan daripada Tempurung. lagi sekali. Tempurung, sabut. Sabut, tempurung. Sirong. Ya, isi rong. Saya dengar. Okey, bagus.
Saya ulang balik sedikit sebab saya nak beri sedikit penekanan. Okey. Secara asasnya terdapat 6 proses pengekstrakan minyak kelapa sawit. Ada penstrilan, penanggalan, pencernaan, pengekstrakan, penurasan, penulinan. Ataupun dalam perkataan asal dia, stril, tanggal, cerna, ekstrak, turas, tulin. Okey, ada nak cakap apa-apa ke? Tak ada, Okey. Proses pertama adalah merupakan penstrilan untuk pengekstrakan minyak sawit. Pertama sekali adalah penstrilan ataupun stril. Daripada perkataan stril, kaedah dia adalah buah kelapa sawit dan tandannya dipanaskan. Dipanaskan bertujuan untuk nak bagi stril dengan steam tekanan tinggi pada suhu yang tinggi. Tujuan kita panaskan ni adalah untuk membunuh mikroorganisma yang boleh merosakkan buah kelapa sawit tadi ni. Dan dalam masa yang sama, bila kita panaskan pada suhu yang tinggi, suhu steam tekanan yang tinggi dan suhu yang tinggi, dia dapat melembutkan buah kelapa sawit. Macam kita masak tu lah. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Tadi Rikesh ke yang bersuara tu? Okey. Kemudian daripada penstrilan, apabila kita dah strilkan buah kelapa sawit tadi ni dengan dia punya tandan dia yang dipanaskan pada suhu yang tinggi dengan tekanan yang tinggi, kita gunakan kaedah yang kedua, iaitu penanggalan. Itu buah sawit ataupun buah kelapa sawit ditanggalkan dari tandannya menggunakan mesin penanggal. Mula-mula begini rupa dia dalam tandan. Dia macam sebungkus setandan buah kelapa sawit. Kemudian dia jadi begini. Dalam keadaan dileraikan hanya ada buah-buah sawit saja daripada tandan dia. Kemudian kita telah lakukan proses penstrilan, kemudian penanggalan.
Sekarang sampai di peringkat yang ketiga iaitu proses pencernaan. Okey, proses pencernaan ni adalah kaedah dia, kita ambil buah sawit tadi ni yang dipanaskan, kita panaskan semula pada suhu yang tinggi dan dikacau dengan pemutar. Kita kacau dengan pemutar bertujuan untuk mengasingkan sabut dengan tempurung. Tempurung tadi ni, tempurung yang dalam dia ada isi rong warna putih tadi ni. Kenapa kita dapat asingkan dia? Sebab bila kita dah panaskan dia, buah sawit tadi ni menjadi lembut. Kalau soalan tanya kenapa sabut dapat diasingkan daripada tempurung, kerana apabila setelah melakukan proses pensterilan dan juga pencernaan ini, di mana suhu yang tinggi dikenakan, maka dia melembutkan buah sawit dan akan dapat menanggalkan ataupun mengasingkan di antara sabut dengan tempurung. Kamu nampak tak ada hashtag dekat tepi tu? Tadi ni kalau untuk yang pencernaan, apa dia punya hashtag dia? Ia dapat minyak. Tak, yang ni untuk ia dapat minyak ni adalah untuk pengekstrakan. Tadi untuk yang pencernaan tadi ni. Apa dia punya hashtag dia? Nampak tak hashtag dia? Tak. Untuk pencernaan dia punya hashtag dia berpisah. Sudah. Apa yang berpisah? Sabut dengan tempurung. Tahu, itu dia punya untuk nak bagi kamu ingat lah. Untuk memudahkan kamu mengingat. Dalam pengekstrakan ini, pengekstrakan minyak, untuk dia punya hashtag dia, ye dapat minyak tadi ni. Kalau sabut, sabut tadi ni kita gunakan kaedah diperah dengan penekan hidrolik. Maksud dia sabut sawit tadi ni dimasukkan dalam satu bekas, kemudian ditekan dengan menekan hidrolik skru ataupun skru tadi ni untuk menghasilkan ataupun mengeluarkan ataupun kita memerah minyak daripada sabut tadi ni. So minyak akan jatuh ke bawah. Jadi sabut tadi ni akan menjadi hampas dia. Bagi isi rong pula, isi rong dalam tempurung tadi ni, yang masih lagi ada isi rong, dikukus, dikukus, kemudian isi rong diasingkan daripada tempurung, tempurung sawit dia nipis saja. So isi rong dikeringkan pula, dikeringkan. Isi rong dikeringkan, kemudian isi rong diperah dengan penekan hidrolik sama juga. At the end of the result, dia tetap diperah. Tapi sebelum nak perah tu kita kena tanggalkan dulu tempurung. Macam kamu pakai helmet lah kan. Kamu pakai helmet tujuan dia untuk melindungi kepala daripada kecederaan kan. Kalau kamu buka helmet tu, peratusan untuk kamu cedera tu lebih tinggi kan. Sama macam ni. So bila kita keluarkan tempurung dia, isi rong tadi ni akan menjadi mudah untuk kita perah untuk dapatkan minyak. Itu yang dinamakan sebagai pengekstrakan.
Baik. Dalam penerusan minyak pula, itu tapis dulu, hashtag dia tapis dulu. Minyak kelapa sawit, itu dia punya sabut dia, PO adalah merupakan kaedah gentian sabut diasing daripada PO dia. Manakala minyak isi rong sawit pula, kaedah dia isi rong diasingkan daripada PKO, so terus menghasilkan PKO yang tulen. Baik, penulinan minyak adalah merupakan proses yang terakhir sekali, last dah, untuk menghasilkan minyak yang berkualiti. Dengan cara adalah kita buat untuk kita nak singkirkan bau dan juga asid dia dan juga melunturkan warna dia. Itu tujuan dia. Baik, ini adalah merupakan cara untuk kamu nak ingat mengekstrakan minyak sawit dengan lebih mudah. Penstrilan untuk stril S, tanggal untuk T tanggal, cerna C cerna, ekstrak E ekstrak, T untuk turas manakala T untuk tulen. Okay, nak ingat dia, Siti tak cuti, esok tolong turun ya. So, siapa yang pertama Siti tak cuti ya, so tolong turun. Ataupun tolong hadir ke sekolah. Lawak je. Tapi ni cara nak ingat dia lah. Kamu boleh letakkan pelbagai lagi contoh lain untuk kamu nak ingat dengan lebih mudah. Kalau ada siapa nak salin, boleh salin. Siti tak cuti, esok tolong turun. Ataupun dengan mudahnya, straight tanggal cerna, ekstrak turas tulen. Stril tanggal cerna, ekstrak turas tulen. Ada yang salin ke? Ada yang salin? Ada yang salin ke? Ada. Salam. Ada. Dah. Teruskan lagi. Komponen utama minyak sawit adalah glycerol dan juga asid lemak. Kena ingat yang ni. Glycerol dan juga asid lemak. Glycerol dan juga asid lemak juga adalah merupakan hasil akhir pencernaan. Kalau kita makan lemak, itu dalam kelas makanan, lemak dicernakan dalam badan juga menghasilkan glycerol dan juga asid lemak.
kandungan nutrisi dalam minyak sawit, pertama sekali lemak yang seimbang. Lemak yang seimbang antara lemak tepu dan juga lemak tepu. The best minyak adalah merupakan minyak sawit. Sebab dia merupakan lemak yang seimbang. Di antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Itu peratusan dia hampir sama. Minyak sawit ni dia mengandungi 49% lemak tepu dan juga 50% lemak tak tepu. Jadi hampir sama, itu lemak yang seimbang. Kemudian mengandungi vitamin E dan juga vitamin A, mengandungi vitamin E dan juga vitamin A, dan mengandungi bahan antioksidan seperti karotina dan vitamin E. Kenapa minyak sawit ni dia mempunyai bahan antioksidan? Sebab dia kaya dengan karotina. Karotina ni adalah merupakan, kalau kamu tengok buah-buahan ataupun kita tengok tumbuhan yang ada unsur yang berwarna macam jingga tu, itu adalah merupakan tumbuhan ataupun buah yang kaya dengan karotina. Antaranya carrot, tomato, buah sawit. Itu contoh-contohnya lah. Dan juga bahan-bahan lain kurang 1% seperti sterol, fosfatida, kemudian mempunyai nilai tambah nutrisi yang lain. Okey. Ada yang salin ke? Ada yang tulis tak? Baik, sifat kimia minyak kelapa sawit tadi ni, dia ada diuji dengan 3 tindak balas. Apa yang dimaksudkan dengan pengoksidaan ini? Pengoksidaan ini bermaksud pengoksidaan minyak adalah merupakan siri tindak balas kimia kompleks yang melibatkan oksigen di udara dan merendahkan kualiti minyak. Di mana hasil akhir tindak balas pengoksidaan, maksud dia minyak tadi terdioksida, ialah minyak mentah yang mempunyai rasa dan bau yang tengik. Dia ada bau yang macam tengik lah. Kemudian minyak sawit tadi ni mempunyai asid lemak tak tepu yang tidak mempunyai ikatan ganda 2, maka terdioksida dengan lebih perlahan. So dia membebaskan ataupun dia menghasilkan radikal bebas dan sebatian yang berbahaya. Bagi hidrolisis pula, hidrolisis ini merupakan proses pemisahan antara minyak dan lemak dengan cara hidrolisis. Menghasilkan asid lemak dengan glycerin ataupun glycerol sebagai bahan sampingan dia. Maksud dia, minyak tadi ni ditambah dengan air, maka dia menghasilkan asid lemak dan juga glycerol. Manakala pengesteran pula dalam merupakan proses di mana ester terbentuk daripada asid lemak dan juga glycerol ketika ataupun dalam proses pengesteran.
Kegunaan minyak sawit, dari segi makanan, kita gunakan untuk margarin, coklat dan juga minyak sayuran. Manakala untuk bukan makanan pula kita buat pil vitamin E dan juga produk kosmetik serta sabun. Sebenarnya banyak lagi. Di antaranya adalah kekayaan ataupun kita kata kaya dengan vitamin A. Vitamin E ni dia sangat bagus untuk penglihatan dan juga peparu. Dan juga dia merupakan pengantioksida. Minyak sawit ni dia tak ada kolesterol. Minyak sawit tak ada kolesterol. Selain daripada itu, dia meningkatkan kolesterol baik. Dalam badan kita ada dua kolesterol baik dan juga kolesterol tak baik. Ataupun kolesterol buruk. So dia meningkatkan kolesterol baik dan merendahkan kolesterol buruk untuk jantung yang lebih sihat. Dan penggunaan minyak sawit ni hampir 80%, 80% digunakan dalam makanan. Dalam makanan, dalam produk pembuatan makanan, manakala 20% saja yang kita gunakan dalam pembuatan bukan makanan. Satu kelebihan minyak sawit ni ialah minyak ini mudah diproses dan juga ditulinkan untuk menghasilkan pelbagai grade minyak dengan sifat-sifat berlainan yang sesuai bagi sifat-sifat bagi pembuatan pelbagai jenis makanan dan juga bukan makanan. Jadi ini menyebabkan minyak sawit kurang mahal berbanding dengan minyak-minyak yang lain seperti minyak kacang ke, minyak jagung ke ataupun minyak bunga matahari. Dan juga dia dapat menghasilkan kegunaan dia adalah pelbagai dan menyeluruh. Saya tambah sikit lagi. Minyak sawit ini juga dia boleh menahan haba dan juga menentang pengoksidaan apabila dipanaskan pada suhu yang tinggi. Jadi minyak sawit sesuai digunakan untuk kita dalam masakan antaranya menggoreng. Goreng donat ke, goreng pisang ke dan sebagainya. Okey. Kita dah habis tengok untuk minyak sawit. Saya akan tunjukkan soalan untuk kita jawab. Ini soalan dia. Hello? Para pelajar, adakah masih bersama saya? Ya, cikgu. Ada. Okey, kita tengok soalan untuk soalan tentang minyak sawit ini. Rajah 2 menunjukkan kerata rentas buah kelapa sawit. Soalan dia 3A, labelkan bahagian Q dan S dalam rajah yang berikut. Okey. Apa jawapan dia? Apa jawapan untuk S? Tempurung. Burung. S adalah tempurung. Tempurung. Okay. Kemudian Q. Isirung. Ikirung. Selain pada isi rong, apa jawapan yang kita boleh isi kat situ? Selain pada isi rong yang sama makna dengan isi rong Kernel. adalah kernel. Good. 2 markah. Okay, bahagian manakah pada buah kelapa sawit yang menghasilkan paling banyak minyak? Sabut. Bahagian manakah?
Sabut. Sabut. Ya, jawapannya adalah sabut. Sabut juga dikenali sebagai kita kenali dia Mesokarp. sebagai mesokarp. Mesokarp. Okey. Baik. C. Namakan proses untuk menghasilkan minyak kelapa sawit daripada buahnya. Namakan proses untuk menghasilkan minyak kelapa sawit daripada buah dia. Proses apa tadi kita namakan? Pengekstrakan. Pandai, bijak, cemerlang. Proses pengekstrakan. So kamu tulis jawapan dia proses pengekstrakan. Okay. Proses pengekstrakan ada berapa dia punya tahap dia? 6. 6. Okey, apa dia? Nyatakan. Pertama sekali. CP, dari CP. CT. CT untuk apa? Okey, steril. Pensterilan. Ternam. Satu persatu pensterilan. Kemudian Penanggalan. penanggalan. Pencernaan. Pencernaan. Pengekstrakan. Pengekstrakan. Penurasan. Penurasan. Penulingan. Penulinan. Linan. Apa dia punya perkataan untuk kita mudah ingat dia? Siti tak cuti. Esok tolong Turun turun ya. Turun ya. Esok tolong turun. Cukup tak 6? Cukup. Siti tak cuti, esok tolong turun. Okay, itu dia punya kata kunci dia. Boleh? Okey. Bulatkan bahan yang dikumpul daripada minyak kelapa sawit. Mana satu? Bulatkan. Sabut. Sabut. Sabun. Sabun. Apa jawapan dia? Sabun. Sabun. Sabun lagi? Yang ni betul. Sabun. Lagi? 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 Coklat. Yang ni pun. Coklat pun betul juga. Okey. E, 2 markah. Pengambilan minyak sawit menjadi satu kebiasaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Memang kita ambil minyak sawit hari-hari. Pagi kita dah ambil dah. Sarapan pagi selalunya dalam nasi lemak ada sambal ikan bilis. Kita letak minyak. Kemudian ada telur goreng. Kita letak minyak dan sebagainya. Makan tengah hari bersama. Pada pendapat anda, ni soalan ni 2 markah menilai. Wajarkah ia menjadi diet pemakanan setiap individu? Berikan alasan anda. Wajar ke tak wajar? Dia tanya soalan pertama sekali. Pada pendapat anda, wajarkah ia menjadi diet pemakanan setiap individu? Wajar. Okey, bagus. Wajar, 1 markah kamu dapat. Kemudian, kenapa? Berikan alasan anda. Kenapa dia wajar? Berikan alasan kenapa minyak sawit ni wajar jadi diet setiap individu. Merupakan salah satu kelas makanan yang utama. Itu kurang tepat. Kenapa kewajaran? Kenapa wajar? Ya? Lagi sekali. Kerana minyak sawit. Kerana minyak sawit. Kerana minyak sawit lemak tak tepung. Ya, kerana minyak sawit dia merupakan seimbang. Seimbang di antara lemak tepu dengan lemak Tak tepung. tak tepu. Lagi? Selain itu dia juga membekalkan apa? Khasiat apa?
Kasih apa? Vitamin E. Vitamin E lagi. D. A. Vitamin E, vitamin A. Lagi ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Lagi? Dan kaya dengan agent Vitamin E. anti Oksidan. oksida. Nah, antioksida. Okey. Ini jika kamu jawab wajar, nah. Boleh tak kalau kamu jawab tak wajar? Nah. Boleh tak? Boleh tak nak jawab tak wajar? Boleh. Boleh. Apa dia punya alasan dia? Apa alasan dia? Kalau kamu jawab tak wajar, kamu juga boleh nyatakan, nah, jika kamu menjawab tidak wajar, kamu kena berikan alasan yang kukuh, iaitu minyak kelapa sawit juga mempunyai sedikit kolesterol kan, mempunyai sedikit kolesterol. Okay. Jadi kalau kita ambil secara betul, dia bagus untuk kesihatan. Tapi kalau kita ambil secara tak betul, maksud dia pagi ambil, tengah hari ambil, petang ambil, malam ambil, maka dia juga akan menjadikan badan kita menyimpan kolesterol. So tidak wajar minyak sawit mempunyai sedikit kolesterol. Minyak sawit mempunyai sedikit kolesterol. Jika pengambilan minyak ini berterusan, maka dia akan mendatangkan penyakit seperti apa? Darah tinggi atau stroke, Okey. So kita berhenti kat sini dulu untuk latih tubi dan juga pembelajaran bagi kelas MPDCA saya. Sekejap saya tutup, stop sharing. Okey. Pada malam ini kita belajar 3 subtopik tentang alkohol, lemak dan juga minyak kelapa sawit. Diharapkan pembelajaran pada hari ini dapat mengingatkan kembali kamu kepada pembelajaran yang telah pun kamu lakukan serta dapat meningkatkan tahap keupayaan kamu, tahap mengingat kamu dan juga dapat menjawab mengikut kehendak soalan. Saya doakan agar kamu maju jaya dan juga konsisten dalam peperiksaan percubaan ini dan juga mendapat keputusan yang terbaik. Teruskan usaha, jangan berhenti. Untuk itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak. Terima Terima kasih. kasih Cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih. Cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama Nabil. Terima kasih cikgu. Terima kasih Aiman Hakim. Terima kasih cikgu. Terima
kasih Sarah Nabila, terima kasih. Alhamdulillah.